Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan dan terutama sekali kepada Dr. Hanifah bagi subjek Industri Technical and Vocational Education, kod subjek SPPE 3022 Seksyen 4. Saya Prozita binti Pinda dengan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Nurul Azlini binti Rosli, Nur Syahira Iliani binti Azmi, Aina Fatifah binti Abdullah dan Muhammad Firdaus bin Abdul Malik akan membentangkan mengenai evolusi mesin cetak. Sebelum berlakunya revolusi industri 1.0 pada abad ke-15, mesin cetak yang digunakan ialah mesin cetak tangan, di mana mesin cetak tangan ini memerlukan tenaga kerja manusia untuk berfungsi. Mesin cetak tangan ini dicipta oleh Johannes Gutenberg dan dikenali sebagai Gutenberg Press. Mesin cetak Gutenberg Press mampu menghasilkan 240 cetakan dalam masa sejam. Seterusnya kita berahli kepada mesin cetak tangan yang kedua yang dikenali oleh Charles Stanhope dari United Kingdom. Mesin cetak tangan ini dikenali sebagai Stanhope Press. Stanhope Press mampu menghasilkan 480 cetakan dalam masa sejam. Pada abad ke-18, revolusi perindustrian 1.0 ataupun yang pertama telah berlaku, di mana Friedrich Koenig dan Andreas Bauer dari Jerman telah mencipta mesin cetak wap. Seperti gambar raja yang tertera, mesin cetak wap ini mempunyai silinder logam putar ataupun dikenali sebagai rotary metal cylinder, di mana mesin cetak wap ini berkuasa wap secara penuh. Mesin cetak wap ini mampu mencetak 2,400 halaman dalam masa sejam disebabkan oleh silinder logam putar. Mesin cetak ini mampu mencetak ataupun melakukan cetakan dua sisi dalam suatu masa. Pada masa ini, Friedrich Koenig dan Andreas Bauer telah berjaya menjual 2 unit mesin cetak wap mereka kepada syarikat akhbar The Times London. Dan pada tahun 1843, Richard March Howe dari United States juga telah mencipta sebuah mesin cetak yang dikenali sebagai rotary press. Rotary press menggunakan kuasa wap dan mampu menghasilkan cetakan 4 sisi dalam satu masa. Dan pada masa yang sama, rotary press mampu menghasilkan 8,000 halaman cetakan dalam masa sejam. Seterusnya kita akan berahli kepada revolusi industri yang kedua yang akan dibentangkan oleh Nurul Azlini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan revolusi industri 2.0 untuk produk kami iaitu mesin cetak. Pengenalan revolusi industri 2.0 yang mana tubuh pada tahun 1900 sekitar 1870 hingga 1914 yang mana menggunakan kuasa elektrik. Perkembangan teknologi yang melibatkan kuasa elektrik jelas membawa satu lagi lonjakan status hidup masyarakat melalui penilangan besar-besaran. Revolusi pembangunan mesin cetak pada zaman revolusi perindustrian 2.0 itu perkembangan mesin cetak pada zaman revolusi industri 2.0 adalah dengan menggunakan kuasa elektrik. Pada akhir tahun 1900, kemajuan teknologi dan barang elektronik terus mengubah industri pencetakan. Jenis mesin cetak pada zaman revolusi industri 2.0 yang pertamanya phototypesetting. Phototypesetting ini diperkenalkan pada tahun 1950 hingga 1960-an. Yang satu kaedah menetapkan jenis dan tidak lagi digunakan untuk populariti komputer peribadi dan perisian penerbit laptop. Ia juga menggunakan proses fotografi untuk menghasilkan jalur jenis pada tata kertas fotografi. Ia juga menggunakan kaedah alternatif seperti memaparkan watak yang didigitalkan pada layar CRT. Ini contoh untuk phototypesetting. Kita tengok kat sini. Jenis mesin cetak pada zaman revolusi industri 2.0 nombor 2, xerography. Xerography ini diperkenalkan oleh Xerox Corp pada tahun 1940 hingga 1950-an. Xerography ini adalah satu teknik fotokopi kering yang pada awalnya disebut elektrofotografi dan dinamakan semula dengan
xerografi. Proses xerotype tidak menggunakan bahan kimia cair. Okey, ini contoh untuk xerografi yang digunakan pada zaman dahulu. Okey, sebagai kesimpulannya, photo typesetting dan xerografi ini yang mana menggunakan tenaga elektrik dan ianya seiring dengan zaman revolusi perindustrian kedua atau 2.0. Zaman revolusi perindustrian 2.0 melahirkan mesin bermotor berbahan listrik dan bensin, dan pada masa ini juga ianya hanya digunakan di Amerika dan Jerman sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita beralih pula kepada revolusi industri 3.0. Revolusi industri ini telah melahirkan kewujudan pita magnetik yang digunakan untuk mencetak lebih pantas daripada phototypesetter. Untuk IR 3.0 ini, mesin pencetak tersebut dapat mencetak huruf 500 dalam masa sesaat ataupun menghampiri 1 juta hingga 3 juta dalam masa 1 jam. Dan ketika IR 3.0 ini juga, mesin cetakan tersebut dapat mencetak dalam bentuk 3 dimensi ataupun 3D, dan ia juga dapat mencetak terus dari komputer. Okey, antara printer yang diperkenalkan semasa IR 3.0 adalah printer flatbed plotter. Printer ini adalah mesin pencetak yang berhubung dengan komputer untuk meminda bentuk grafik dan gambar yang dijadikan sebagai hasil cetakan. So, kertas cetakan yang digunakan ini adalah besar supaya dia dapat mencetak gambar dan ukuran yang besar. Mesin printer ini dia dapat mencetak gambar sahaja, maknanya tulisan dia tak boleh. So, dia menggunakan mata pensel sebagai alat untuk melukis gambar yang telah diprogramkan. Okay, sebagai contoh kita tengok dalam video ni. Disebabkan dia menggunakan pensel, jadi ia nampak macam kita lukis tangan. Dan printer ini agak lambat untuk menghasilkan sesuatu gambar. Okay. Kemudian kita tengok pula pada printer daisy wheel printer. Kalau tadi printer itu dapat mencetak gambar, tetapi printer daisy wheel ini dia dapat cetak huruf sahaja. Okay, kita tengok pada video ni. Okey, kalau tengok pada printer ini pula, tulisan dia macam tulisan typewriter, tapi lebih pantas daripada typewriter lah, sebab yang ni kita dah programkan dia di komputer dan kita telah linkkan komputer dengan printer. Seterusnya adalah printer inkjet. Yang ni seperti yang kita tengok sekarang, printer inkjet ni menggunakan dakwat cair seperti printer yang kita gunakan sekarang. Dan cara kerja printer ni pun sama macam kedua-dua printer tadi, cuma ia digabungkan dalam satu printer. Dan akhir sekali adalah printer laserjet. Printer laserjet ni adalah printer yang dikenali sebagai printer fotokopi sebab dia ada teknologi tambahan untuk photostat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang revolusi perindustrian 4.0 terhadap mesin cetak. Pengenalan. Secara umumnya, revolusi perindustrian 4.0 dan Internet of Things atau internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian dan berbeza daripada revolusi industri pertama, iaitu lebih tertumpu terhadap penggunaan mesin berkuasa wap. Revolusi industri kedua pula tertumpu terhadap tenaga elektrik, dan yang ketiga lebih tertumpu terhadap penggunaan teknologi maklumat. Begitu juga dengan mesin cetak. Mesin cetak, seperti yang kita tahu, mesin cetak pada hari ini jauh berbeza dengan mesin cetak pada masa dahulu. Pada masa dahulu, mesin cetak hanya dapat mencetak dokumen atau gambar menggunakan kertas biasa sahaja daripada komputer. Namun pada masa kini, ianya berupaya untuk mencetak berbagai bentuk 3 dimensi sesuatu objek digital menjadi nyata.
Mesin cetak dan perkembangannya dalam IR 4.0. Yang pertama kita dapat lihat adalah portable printer, di mana proses mencetak jauh lebih mudah dan cepat tanpa harus menggunakan PC. Pengguna hanya perlu menggunakan gambar yang akan dicetak dengan jaringan wireless, Wi-Fi atau Bluetooth pada kamera atau telefon. Yang kedua, kita dapat lihat di kedai-kedai adalah all-in-one printer. Ianya mula diperkenalkan sekitar tahun 2000. Printer jenis ini mampu melakukan pelbagai fungsi, contohnya print, copy, scan dan fax. Dan akhir sekali, mesin percetakan 3D yang mula berkembang bermula tahun 2010. Printer ini adalah yang paling tercanggih pada masa kini kerana ianya mampu mencetak pelbagai bentuk 3 dimensi sesuatu objek digital menjadi nyata. Percetakan 3D juga digunakan untuk menghasilkan produk yang berbingkai yang lebih kecil mengikut kesesuaian dengan berat yang ringan atau reka bentuk yang kompleks, prototype dan banyak lagi. Bahan-bahan yang digunakan pula adalah bukan dakwat ataupun kertas tetapi menggunakan bahan-bahan seperti logam, polimer, nilon ataupun plastik. Dengan adanya teknologi terkini, percetakan 3D kini bukan sahaja boleh digunakan untuk mencetak prototype sahaja, tetapi boleh digunakan untuk mencetak komponen siap sebagai material. Inovasi cetakan 3D telah berkembang ke tahap yang tidak dijangka. Sebagai contoh, di negara China, sebuah syarikat pembinaan menggunakan pencetak 3D gergasi untuk menghasilkan 10 buah rumah dalam masa 24 jam. Jadi jelaslah mesin cetak juga telah berkembang sejajar dengan revolusi perindustrian 4.0 pada masa kini. Sekian, terima kasih.